merupakan esko dakwah Perubatan Cawangan Tontong yang berusaha pengurusi Perubatan Cawangan Tontong Fadilatul Syekh Dr. Luqman. Seterusnya barisan kepimpinan Perubatan Cawangan Tontong, ikhwah dan akhwat. Seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah dengan rasa benar-benar kesyukuran di atas nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita dapat rasai nikmatnya dengan hasil kesungguhan, ketabahan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sehinggalah hari ini kita dapat merasai nikmat Islam, nikmat iman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah Allah Taala pertemukan kita pada hari ini. Allah Taala berikan pula kepada kita satu nikmat yang cukup hebat, iaitu nikmat mengisi masa lapang. Allah Ta'ala bagi kita dalam tempoh di antara maghrib ni sampailah kepada habis program ni, Allah Ta'ala bagilah kepada kita satu nikmat yang mana kita guna nikmat waktu itu pada perkara yang bermanfaat. Benda ni tak mudah untuk dilaksanakan. Perkara ni tak mudah untuk dilaksanakan, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Kalau kita nak sebut satu-satu nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita, yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita pada hari ini dan saat ini, saya tak akan habis lah. Anak akan cakap tak masuk buku Sifatullah, cerita pasal nikmat dah. Pasal banyak sangat nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan. Kita duduk dalam majlis ini, yang mana majlis para malaikat juga mencari majlis yang macam ini. Para malaikat dia tahu majlis-majlis ilmu ni rahmat Allah Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tu banyak. Maka para malaikat dia akan datang, dia akan usaha, dia akan mencari siapakah, di manakah tempat yang mana boleh mendapat rahmat Allah. Malaikat ni dia makhluk yang maksum, makhluk yang tak ada dosa, tak ada dosa. Dia buat kesalahan apa pun tak ada dosa. Suci. Makhluk yang hanya menyucikan Allah Ta'ala, makhluk yang hanya bertasbih kepada Allah Ta'ala, makhluk yang taat kepada Allah. Tapi makhluk yang taat, yang tak ada dosa ni mencari majlis yang dipenuhi dengan rahmat Allah. Dah tu manusia yang bernama manusia ni, makhluk yang bernama manusia yang banyak dengan dosa ni, maka sepatutnya kita lebih mencari majlis-majlis yang ada rahmat, supaya rahmat Allah tadi mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, start kita duduk sini, start kita datang daripada rumah tadi, melangkah kaki untuk datang ke majlis ilmu. Pada masa itu juga seluruh makhluk yang ada kiri, kanan, atas, bawah mendoakan rahmat kepada kita, memohon keampunan kepada Allah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Ya Allah, nikmat tu. Makhluk semua yang ada kita lalu tadi, nampak tak pokok tepi-tepi, nampak tak? Dia masalah kurang sebab mesin ni tak banyak pokok. Tapi kehidupan lain ada. Kehidupan lain ada. Jadi yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, setiap kita detik kita lalu, kalau ada burung di atas kepala kita tadi terbang, dia tengok, dia ni nak pergi majlis ilmu, dia doa kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat rahmat, supaya kita dapat pengampunan. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Dan kita duduk dekat atas majlis ilmu ni daripada mula sampailah habis, sedar tak sedar Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Al-hasanatu yuzhibna as-sayyi'at, kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ya Allah, dosa kita ni tak kira lah banyak mana pun. Dosa kita banyak. Setiap hari demi hari kita akan melakukan dosa. Tak kira lah sama ada dosa sedar atau dosa tak sedar, kita duk buat dosa semua. Masuklah atas. Kita buat dosa semua. Maka kena semua juga pengampunan tu. Dengan cara macam mana? Datang majlis ilmu. Start daripada mula majlis ilmu sampailah habis, walaupun tertidur. Tu abang siap-siap. Walaupun tertidur, Allah Ta'ala ampunkan juga dosa kita, sebab kita masih berada dalam kebaikan. Begitulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian.
Sebab tu kita kena ada ubah mindset kita. Kalau ada setengah-setengah orang kadang-kadang bila dia rasa mengantuk aja, daripada aku pergi majlis ilmu tidur, biar aku tak pergi. Salah tu. Lebih baik kita masuk majlis ilmu, usaha untuk dengar, tertidur tak apa. Dah lah pahala untuk jaga mengantuk tu dapat dah. Lepas tu tertidur dalam taman syurga, masya-Allah. Tak duduk rumah tidur atas katil. Duduk majlis ilmu tidur dekat taman syurga. Ni bukan galakkan suruh tidur ni. Tapi nak bagi tahu kalau tertidur tak mampu nak jaga tak, Allah Ta'ala bagi juga kelebihan tu. Alhamdulillah. Dan salah satu lagi nikmat anak ni, dah lama sangat dah tak main DPT ni. Alhamdulillah hari ni dapat jumpa juga DPT, ya Allah. Dah berseri DPT kita, masya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum tu, pasal tadi ada orang duk tengok buku ni, dia tengok belakang. Dia tengok belakang gambar muda kan. Tu gambar masa zaman kursi dulu. Lah ni lain dah lah. Pasal masa nak buat ni, nak buat designer Ustaz Abu. Nak buat designer, nak cari gambar, anak pun pening nak cari gambar kat mana. Leleh dia ada simpan gambar pengurusi anak. Baru tahu rupanya ada apa? Secret admirer. Dia simpan gambar tu, kemudian dia kata tak apa, dia ada gambar masa zaman pengurusi dulu. Dia pun gambar tu. Jadi tu yang nampak gambar nampak muda dah ni tu lah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah hari ini kita sama-sama berbincang berkaitan dengan syariat Islam. Dan kalau tengok dalam buku ni, nak ceritanya sebelum Ana buat buku ni, sebab apa yang boleh jadi Ana buat buku ni, sebab Ana dipanggil di Mansurah untuk mendiskusikan sebuah kitab yang nama kitab Islam Syariatul Zaman wal Makan, yang dikarang oleh Dr. Abdullah Nasir Huluan. Nak kenal Dr. Abdullah Nasir Huluan, tengok Ana ada sebut dalam ni biografi dia, bagaimana kehidupan dia sampailah mati dia. Jadinya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila mana Ana diskusikan kitab Al-Islam Syariatul Zaman wal Makan dekat Mansurah tu, habis je diskusi Ana terdetik dalam kepala otak Ana, dalam kepala Ana terfikir poin-poin ataupun perkara yang ada dalam kitab Islam Syariatul Zaman wal Makan itu sangat menarik. Rugi kalau Ana tak share dengan sahabat-sahabat yang mungkin ada masalah daripada segi nak memahami dalam bahasa Arab. Jadi Ana pun cuba berusaha untuk buat buku ni. Tapi itulah, nak dapat hasil satu buku ni berapa kali futur tak tahulah. Tapi alhamdulillah berjaya hasilkan buku ni. Dan insya-Allah Ana akan hasilkan lagi satu buku dalam 2-3 hari lagi ni lah. Buku berkaitan dengan kitab Kifayatul Muslim, buku berkaitan dengan Fardu Ain. Buku tu insya-Allah 2-3 hari lagi akan siap. Sebab sekarang ni dalam proses susun atur. Habis susun atur tu insya-Allah akan hantar ke kilang untuk cetak lah. Jadi buku tu kalau keluar pun beli jugalah, insya-Allah. Baik, bukan nak promote, cuma abang je. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tanpa melengahkan masa walaupun dah lengah, kita pergi kepada kitab ini yang membicarakan berkaitan dengan syariat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ni selaku umat Islam, kadang-kadang kita tak sedar yang kita ada satu benda yang cukup nikmat, yang cukup hebat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Selama kita hidup, kalau kita tengok iklan dalam satu Facebook, PCT pun tak, selama 20 tahun dah kita hidup ni, tak, kadang-kadang kita tak sedar yang kita ada satu perkara yang cukup hebat, yang mana tidak ada pada orang lain, melainkan hanya kepada orang Islam. Dah kehebatan itu untuk kita, bahkan dia boleh menjadi rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh alam pula. Jadi yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kitab ni nak bagi detik kepada kita bahawasanya kita ni ada satu panduan yang cukup hebat, yang mana tidak ada mana pun makhluk yang mampu buat. Tak ada. Yang buat ini hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila mana Allah Ta'ala buat dengan satu panduan yang cukup hebat, Allah Ta'ala turunkan kepada kita selaku manusia untuk menjadi sebagai panduan hidup. Jadinya kita nak tahu, kadang-kadang kita lupa. Dalam ini diceritakan berkaitan dengan yang pertama sekali. Pada bab yang pertama anak ceritakan kehebatan, keistimewaan Al-Quran itu dulu. Sebab apa? Sebab syariat Islam duduk dalam tu. Syariat Islam duduk dalam Quran tu. Jadi sebelum masuk syariat tu, anak cerita dah dulu Al-Quran tu, bagaimana hebatnya Al-Quran tu. Dah, maksudnya tak sampai syariat dia lagi kita dah rasa kagum dah. Al-Quran itu sendiri kita kagum dah. Apatah lagi hak duduk dalam tu.
Tak, contohnya kalau kita nak beli suatu benda, kita nak beli barang ataupun kita nak beli jam. Kalau jam tu duduk dalam bekas cantik tu, kita dah teruja. Tak? Kalau kita beli jam kat Ramsey saja tak nampak apa. Turun Ramsey tengok jam 3.10 genis contohnya. Dah lah tepi jalan murah pula. Tak ada dia punya tutup tu. Tak. Nampak jam macam tak berapa sangat. Kita tengok kadang-kadang orang beli tempat letak cincin tu. Tempat letak cincin tu. Kalau tempat cincin tu kita bagi hak yang kita bungkus ikat pakai ribbon je. Tak, contohnya nak melamar pertunangan, kita ambil cincin tu kita ikat ribbon je. Aku melamar kamu, contohnya. Tak. Orang hak yang dilamar pun dia tengok, alah cincin dengan ribbon je. Nampak tak? Tapi kalau cincin tu cincin biasa, tapi kita bubuh dalam satu bekas yang cukup cantik. Bila kita bagi kat dia tu, ya Rabbi, ni mesti kemah ni. Nampak tak? Mesti power ni. Ni asyik dia pengalaman dah. Tak. Bagi cincin dalam bekas yang cukup cantik, kita akan kata Allah hebatnya. Lah ni nak cerita hak tu ni, nak cerita sebelum masuk isi kandungan tu, nak cerita bekas dia. Bekas dia tu pun ya Rabbi, hebat. Apatah lagi kandungan yang ada dekat dalam tu. Jadi nak cerita yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah. Sebenarnya sejam setengah tak cukup. Anda bentang dah dekat Saidah baru-baru ni. Fasal pertama tu 45 minit. Ada 7 fasal. Jadi anda cubalah sedaya mungkin untuk kita diskusi dan kita habiskan. Biografi Abdullah Nasirullah baca supaya kita bagi satu inspirasi kepada kita. Abdullah Nasirullah ni antara orang yang pendai yang kita boleh ambil sebagai contoh. Sehingga kan Abdullah Nasirullah ni bila mana dia duduk dekat atas katil tu, dia dah tak mampu nak buat apa dah. Maksudnya dia sakit dada sampai tahap tak boleh nak bangun. Tapi tangan dia boleh bergerak. Masa tu dia tetap buat kitab untuk sampaikan dakwah Islam kepada seluruh masyarakat. Sampai kawan-kawan dia pergi ziarah, dia duduk cakap, wahai Nasir, gitulah, wahai Nasir gitulah, kawan, wahai Nasir berhentilah dari menulis ni. Dia kata, lagi yang tulis lagi sakit. Abdullah Nasirullah kata, selagi mana nyawa di kandung badan, selagi mana tangan ini boleh menggerakkan pena, selagi itulah jihad pena dakwah Islam itu tetap akan aku teruskan. Itu kata Dr. Abdullah Nasirullah. Kita contoh gila dia, bagaimana seorang pelajar yang belajar dan juga dia berdakwah, sehinggalah dia mati juga dalam keadaan berjuang dan berdakwah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk pada fasa yang pertama, iaitu keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang pertama, kalau kita tengok Al-Quran itu terselamat daripada tahrif, iaitulah perubahan atau tabdil, iaitu pergantian. Kalau kita tengok Al-Quran, daripada Al-Quran diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu, kita tengok bagaimana Al-Quran tidak ada satu pun kepesongan, tahrif, tak ada. Tidak ada orang yang cuba mempesongkan Al-Quran, tak ada. Kalau ada pun pasti akan ada orang yang selamatkan. Tak ada orang nak main baca-baca Al-Quran dia pesongkan macam ni, Al-Quran dia cerita macam ni, tak ada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala melahirkan daripada Al-Quran itu banyak golongan ulama yang ikhlas, yang akan memperjuangkan perkara ini. Maka sampai hari ini Al-Quran sampai kepada kita, tidak ada penyelewengan lagi. Hak kita dapat tu daripada Al-Quran yang sebenar. Hak yang orang selalu terbesong tu pasal dia tak ikut Al-Quran. Tak. Kemudian tidak ada pergantian, tabdil, tak ada pergantian. Tak, bila mana suruh datangkan buat satu surah. Ada pernah dulu orang cuba nak buat satu surah gajah. Dulu pernah dengar tak cerita tu? Orang nak reka surah, nak tanding Al-Quran, nak gantikan dengan Al-Quran. Dia buat satu surah gajah nama dia. Dia pun cerita gajah itu telinga besar. Kalau kita lah baca Al-Quran sebut kata telinga besar, lekeh. Cerita pasal benda tu ya. Tak boleh nak menggantikan Al-Quran, tak boleh. Kemudian yang keduanya, tidak ada dalam Al-Quran kontradik, tak ada. Karena kita tengok Al-Quran 30 juzuk yang penuh dengan hukum hakam, yang penuh bagaimana cara panduan hidup. Tak, kalau kita dari segi logik akal manusia, tak akan ada orang ataupun makhluk yang mampu nak buat satu sistem, satu perundangan yang menceritakan daripada A sampai Z, lepas tu tak ada kontrak. Maksudnya hari tu dalam muka surat tu cerita lain, dalam muka surat ni cerita lain, tak ada.
Tak ada dalam Al-Quran macam tu, tak ada. Kalau kita kaji daripada mula sampai habis, tak ada. Sebab itu yang sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, dia nak kata hebatnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu mudah dihafaz. Al-Quran itu mudah nak dihafaz. Cuba kita bandingkan Ana sendirilah. Ana sendiri kalau nak hafal, kami dalam dekat Azhar ni ada periksa bahasa Inggeris. Dalam periksa bahasa Inggeris itu kadang-kadang doktor suruh hafal esei. Jadi kami tahu dah dalam periksa nanti doktor pasti akan keluarkan satu soalan bokmai karangan yang banyaknya 10 baris saja. Maksudnya kami dah tahu. Jadi kami hafal siap-siap sebelum masuk tu. Hafal mana-mana tajuk yang doktor dah bagi, lebih kurang 10 baris. Nak hafal 2 baris tu kadang-kadang sehari. Nak hafal 2 baris tu. Tapi hafal Quran ni setengah muka, semuka boleh dalam masa setengah hari. Sebab nak kata Al-Quran tu mudah nak dihafal. Kalau kita nak hafal syi'an pun payah nak hafal. Nak hafal bahasa orang putih payah nak hafal. Tapi kita orang ajam nak hafal bahasa Arab mudah. Nak hafal Al-Quran, tapi nak hafal kitab payah. Nak hafal kitab biasa payah. Sebab tu kalau kita tengok ustaz-ustaz kalau time biasa dia sakit, pasal apa nak hafal kitab tu payah. Al-Quran nak hafal mudah. Walaupun 30 juzuk, dah lah 30 juzuk. Kadang-kadang kalau kita pergi nak ingat wow lah, nak ingat aw lah, nak ingat. Lepas tu banyak pula alimun hakim yang nak sama-sama ayat mutasyabihat dalam tu banyak, tapi orang boleh mudah nak hafal. Itulah mukjizat kelebihan Al-Quran. Mudah nak dihafal. Sebab itu tengok dalam periksa kadang-kadang hafal 5 baris, tapi boleh jadi 10 baris pasal tulis besar-besar. Pasal nak hafal payah. Tapi kalau dalam periksa Al-Quran kita boleh habiskan satu buku jawapan nak tulis bab Al-Quran, tak ada masalah. Sebab apa? Al-Quran mudah nak dihafal. Baru-baru ni anda dengar ada seorang budak, seorang wafidin, umur lebih kurang anak, kelas Syekh Maksarawi. Kelas tu anak pun baru masuk je. Ada seorang wafidin, dia bukan orang Arab, dia hafal Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh 6 bulan. Hafal Al-Quran 30 juzuk dalam tempoh 6 bulan. Terkejut kita hafal 6 bulan. Nampak bukti mai dah Al-Hafiz. Nak kata Al-Quran mudah hafal. Sebut pasal Al-Quran mudah hafal sampai. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terkejut dengar orang boleh hafal 6 bulan dalam 30 juzuk 6 bulan je. Kemudian duk tak lama Ustaz, baru-baru ni dengar pula ada seorang wafidin juga hafal Al-Quran 3 bulan 30 juzuk. Maksudnya 1 bulan 1 juzuk 10 juzuk. Tak? Terkejut dah. Pasal tak ada dah tu. Ada lagi. Duk dengar baru-baru ni juga sebulan je hafal 30 juzuk. Maksudnya sehari 1 juzuk. Nak cerita Al-Quran tu mudah hafal. Pasal apa kita payah? Pasal hati kita penuh dosa. Tu je. Asal Al-Quran tu mudah nak hafal. Yang buat bagi payah tu siapa? Kita. Bukan Al-Quran tu yang payah dah. Kita tu yang buat bagi dia jadi payah. Asal Al-Quran tu mudah. Kalau tidak, tak ada lah orang boleh hafal 30 juzuk dalam masa sebulan. Nampak tak? Jadi jangan duk kata Ustaz tipu saya hafal daripada dulu lagi 1 juzuk pun tak dapat lagi Dah hak tu hak susah tu sebab kita, bukan sebab Quran. Kita yang bagi dia jadi payah nak hafal. Dia mudah je nak hafal. Tak? Tapi pasal kita banyak sangat dosa, jadi payah nak hafal. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak? Rasa pelik sungguh. Kita umur 21 dah. Dah anda pernah cerita dulu pergi ke Masjid Abbas, Kafir Syekh. Budak umur 9 tahun pun habis dah 30 juzuk. Dengan tambah pula 100,000 hadis dia hafal. Budak umur 9 tahun dia hafal 30 juzuk Al-Quran plus 100,000 hadis. Nak kata mudah Al-Quran ni nak hafal. Kalau budak umur 9 tahun tu habis dah 30 juzuk, kita sepatutnya dah berapa dah juzuk sepatutnya. Tapi tak hafal-hafal juga. Jadi yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sungguh nak kata Al-Quran tu keistimewaan dia mudah dihafal. Jadi nak sebutnya kita kena ada satu keazaman, kena ada satu cita-cita kita juga nak hafal Al-Quran.
kecintaan kita pada Al-Quran sebab apa? Menyebabkan kita nak hafal Al-Quran. Kena ada. Biar ada kita dalam diri kita, kita nak hafal Al-Quran. Sebelum mati ni paling-paling tidak aku berjaya hafal. Kalau tak 30 pun setengah juzuk pun tak apa dah. Yang penting aku usaha, ada niat juga nak hafal. Tak? Kena ada. Sebab Allah Ta'ala bagi dah Al-Quran tu mudah untuk dihafal. Kemudian yang keempat, kehebatan Al-Quran dari sudut gaya bahasa, susun atur dia. Al-Quran ni kalau kita tengok dan kita perhalusi susun atur dia, cara dia susun ayatnya, ayat yang digunakan, gaya bahasa yang digunakan cukup hebat. Kalau kita tengok Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan diturunkan pada kaum Quraisy yang hebat dalam bahasa Arab. Kaum Quraisy yang hebat dalam bahasa Arab. Nak ceritanya hebatnya mereka ni, mereka boleh buat pertandingan syair dalam bahasa Arab. Bila mana syair-syair yang hebat, maka dia akan digantung di Kaabah. Zaman tu zaman bahasa Arab, orang bahasa Arab cukup terang sampai boleh buat syair. Sebab tu kalau kita tengok zaman dulu, ketika mana permulaan Islam nak bergerak, pada masa tu kaum kafir Quraisy macam mana dia nak buat? Dia guna dengan senjata syair. Guna senjata syair menyebabkan orang jadi musuh dengan Islam. Tapi bila mai Al-Quran tu dia, bila mana Rasulullah baca aja Quran, innahu sahir, dia ni sihir. Nak kata hebat sangat Al-Quran, sampai di luar pemikiran manusia, sampai dia boleh sebut bila Nabi baca Al-Quran, dia baca sihir. Sebenarnya bila disebut tu, dia nak cerca Nabi dengan sebab dia kata hak tu sihir. Tapi kita kalau kita tengok, maksudnya dia jadi puji lah. Pasal apa? Nak menunjukkan hebatnya tu di luar pemikiran manusia, sampai dia sebut Al-Quran tu sihir. Pasal hebat. Sebab itu sahabat suami yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, susun Al-Quran tu cukup hebat. Tak, kalau kita tengok antara yang kalau kita perhalusi, kalau kita belajar Al-Quran, kita akan jumpa hebatnya Al-Quran. Tak, antaranya anda pernah post dalam Facebook anda berkaitan dengan ayat ummatan wasata. Tak, biasa tak? Ayat ummatan wasata, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, tak, dia ada berapa ayat dalam surah Al-Baqarah? Ada berapa ayat? Ada berapa? Hampa-hampa lah pasal anda tak ingat. Berapa? Alah, malu sangat pun nak sebut darah sikit. 28? 6. Kan ada Android, tengok je lah. Ada 286. Maksudnya ayat tengah-tengah tu ayat berapa? 143. Cuba tengok 143 tu ayat apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ayat duduk tengah-tengah menceritakan berkaitan umat yang pertengahan. Tu. Kalau kita tengok pula ayat kursi, anda dapat daripada Ustaz Aswad. Kami pernah musafir dulu, dia pernah cerita dengan anda, dia dapat daripada siapa tahu, tak ingat dah nama. Kalau kita tengok dalam surah ayat Al-Kursi, dia ada ayat kursi tu, kalau kita baca dengan 9 waqaf, yang pertama ayat mula dengan ayat lah, dia akan ada satu persamaan, dia akan ada satu perkaitan. Kemudian kita tengok pada ayat yang tengah-tengah, bila mana kita buat 9 waqaf, dia ada satu ayat ganjil. Kalau 9, ayat tengah-tengah dia apa? 5. Ayat yang kelima tu dia sebut apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala yang mengetahui apa yang berada di hadapan dan apa yang berada di belakang. Maksudnya apa? Secara zahirnya tengah. Tak, ni bukan nak tafsir Quran, tapi nak sebut secara tengahnya, secara zahirnya tengah. Dan ayat tu duduk dekat tengah-tengah. Mana ada orang boleh buat buku, mana ada orang boleh buat satu susunan yang hebat macam tu? Tak ada. Tapi sebab Allah Ta'ala, dia tu pun daripada Allah Ta'ala yang maha hebat, maka dia jadi hebat. Nampak tak? Tu baru cerita bab tu. Kalau cerita bab Al-Fatihah, Masya Allah, ana dipanggil di Iskandaria untuk baca, untuk menakalkan kalam-kalam ulama berkaitan dengan surah Al-Fatihah. 2 kali perjumpaan, maksudnya 4 jam lebih. Ana hanya mampu menghuraikan 3 ayat sahaja daripada 4 jam tu, 3 ayat surah Al-Fatihah. Sebab apa? Setiap kandungan ayat surah Al-Fatihah begitu banyak rahsia. Duk plan nak tulis juga buku pasal tu. Dah hebat sungguh. Bila mana anda baca Bismillah, tu pun ada banyak rahsia dia.
Bila anda terang dekat Iskandariah, ya Allah, kita jadi teruja dengan Al-Quran. Bagaimana ada satu benda yang cukup hebat macam tu? Bila kita baca surah Al-Fatihah tu, kita pasal kita tak ngaji tu, kita tak tahu kelebihan Al-Fatihah. Kita baca 7 kali, kita baca Sab'ul Masani, 7 ayat yang sentiasa diulang-ulang. Duk baca dalam semayang semua surah Al-Fatihah. Tapi kita tak pernah tahu rupa-rupanya dalam surah Al-Fatihah ada 1001 kisah cinta Allah kepada hamba dia. Masa nak baca kat elok tu, ya Rabbi, kita ni tak tahan. Pasal dalam surah Al-Fatihah tu dibagi banyak makna cinta Allah kepada hamba dia. Tapi kita tak mengaji, jadi kita tak tahu. Di rumah ana ada satu kitab nama Tafsir Suratul Fatihah. Tafsir surah Al-Fatihah tebal ini. Surah Al-Fatihah tu ditafsir tebal ini. Jadi tak heran 3 ayat ana 4 jam lebih. Nampak tak? Sebab ulama buat lebih hebat lagi. Dalam surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 ulama boleh tafsir jadi tebal ni. Hebatnya rahsia yang ada dalam surah Fatihah tu. Kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang pertama, Ar-Rahman Ar-Rahim yang kedua. Kalau kita tak mengaji, kita kata sama. Betul tak? Dia ada rahsia di sebalik tu. Makna dia tak sama. Makna dia kalau terjemah secara zahir ialah Maha Pemurah, Maha Mengasihani, dia tak ubah dah. Tetapi Maha Pemurah dan Maha Mengasihani maksudnya macam mana? Ada perbezaan tu. Dah. Tak apalah, yang penting mengaji. Kelas masak datang. Dah. Kelas masak pagi-pagi datang. Baru kita jumpa. Dah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu nak kata hebatnya Al-Quran. Anda tak nak cerita lebih banyak semua. Kalau nak cerita bab kehebatan Al-Quran ni tak habis. Kalau kita mengaji bab ulumul Quran pun banyak sangat dia cerita berkaitan dengan kehebatan Al-Quran. Tanya dengan Ustaz Ma'in, dia mengaji sungguh bab ni. Tak sungguh. Yang kelima, Al-Quran merupakan penawar kepada penyakit hati seperti nifaq, syirik, riak dan lain-lain. Tu nak kata manusia ni dia ada penyakit yang tak boleh diubat dengan ubat doktor. Hampa kan doktor kan? Ada penyakit yang hampa tak boleh ubat dengan ubat hampa, tak boleh. Itulah penyakit riak. Hati ni penyakit tu penyakit dah tu. Riak, nifaq, segala benda hasad, dengki yang ada dalam hati itu sebuah penyakit. Penyakit yang hanya mampu untuk diubati dengan ayat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan sebagai syifa, penawar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu orang yang ada sakit dalam hati dia bacalah Al-Quran, akan sembuh penyakit dia. Memang kita baca Al-Quran tu kadang-kadang kita rasa jemu. Anda sebut banyak orang, banyak kali dah anda sebut. Memang kita baca Quran tu kita rasa jemu sebab kita sakit. Orang sakit dia makan ubat, dia rasa perit lah. Sebab ubat tu pun pahit. Kita yang ada penyakit hati, kita ada sakit hati, maka kita makan ubat, maka dia jadi pahit. Tak, tapi kalau kita tidak ada penyakit, kita makan vitamin, dia tak jadi pahit. Dia jadi pula lebih kebaikan pula, tambah tenaga, tambah antibody, tambah macam-macam. Orang yang tak ada penyakit, dia baca Quran, dia menambahkan antibody dia untuk lawan sifat nifaq dan sebagainya. Orang yang ada sakit, Al-Quran akan jadi ubat bagi dia, bagi untuk sembuh penyakit tu. Nampak tak? Tu nak sebut tu. Wala yazidu zalimina illa khasara. Al-Quran ni, orang yang zalim kalau baca Al-Quran dia akan jadi. Sebab itu kalau kita mengamal perubatan Islam, jin Islam tapi dia zalim, kita baca Al-Quran dia akan terasa. Manusia dia zalim, kalau kita baca Al-Quran dia akan terasa. Tapi sebab kita tak yakin. Sebab itu orang yang yakin dengan Al-Quran, kalau musuh duduk depan mata dia, tak takut kalau dia ada senjata yang bernama Al-Quran. Sebab Al-Quran itu boleh menjadi pelindung pada dia. Dan Al-Quran itu boleh menjadi rugi kepada orang yang zalim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, itu nak sebut tu. Kalau kita mengubat orang sakit, nak tengok tak biasa video-video orang duk baca ruqyah. Bila dia baca ayat Al-Quran, dah anda sendiri pun pernah merawat orang. Bila kita baca ayat Al-Quran berkaitan dengan ruqyah, kita baca, dia sakit. Dah pernah satu dulu, anda pernah mengubat dulu, baca, dia sakit. Sampailah satu ketika dia masuk Islam dengan izin Allah Ta'ala. Jin ni dia masuk Islam. Tak ingat, kalau tak silap nama dia, anda buh nama dia Umar Al-Faruq. Tu, nak buh nama tu pun payah tu.
Nak cari tu, ana sebut habis nama orang hak dalam tu, nama Firdaus, nama ni, ana pun nama anak pun dia tak nak juga. Tak. Lepas tu ana kata tak apalah. Nak buh nama apa? Dia kata Umar, dia kata. Lepas tu ana kata okey buh nama Umar, dia geleng pula tak nak pula. Lepas tu nak nama apa? Al-Faruq, dia kata. Okeylah Al-Faruq, dia geleng juga, tak nak pula. Okeylah Umar Al-Faruq, baru dia anggap. Tak, bila dia masuk dia Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Ana baca ayat Quran, ana tanya dia rasa apa? Bahagia, dia kata. Jin yang sama, sebelum dia mengucap kalimah syahadah dengan selepas dia mengucap kalimah syahadah memberi satu benda yang berbeza. Kelebihan yang secara dapat ana cerita sebab benda ni berlaku zuhir mata ana tu, ana cerita. Menambahkan lagi keyakinan kita kepada Al-Quran, dia adalah sifat. Dia adalah pelindung. Sebab tu kadang kalau orang yang yakin dengan Al-Quran, dia tak takut dengan manusia. Dia tak takut dengan jin. Sebab apa? Sebab dia ada, dia tahu Al-Quran itu bagi senjata dan pelindung pada dia. Cukup tu cerita buat jin panjang. Kemudian Al-Quran memberi kesan kepada orang bukan Islam. Al-Quran memberi kesan kepada orang yang bukan Islam. Al-Quran memberi kesan kepada orang Islam. Al-Quran memberi kesan kepada segala kehidupan. Bukti dia apa? Al-Quran bagi kesan kepada orang yang tak masuk Islam. Contohnya apa? Zaman, kalau kita tengok dulu bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab diubah dengan Al-Quran. Pada masa itu dia bukan Islam. Bagaimana bila mana dia dengar surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. 5 ayat daripada surah Taha tadi tu. Bila mana dia dengar surah itu, dalam keadaan orang yang kafir benci kepada Rasulullah bertukar menjadi seorang sahabat yang begitu mencintai Rasulullah, bahkan sanggup mati kerana Rasulullah. Siapa yang ubah? Dia dengar pada permulaan pengubahan dia itu dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bagi kesan pada orang yang bukan Islam. Ayat Al-Quran juga bagi kesan kepada orang beriman. Kalau orang kafir pun terkesan, orang beriman lagi lah. Tak. Orang beriman ni bila mana apa? Wa idza dzukira. Wa idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Bila mana disebut dengan ayat-ayat Allah, maka dia akan getar hati dia. Memberi kesan kepada orang yang beriman. Orang beriman dia dengar ayat Al-Quran, dia akan takut pada Allah, dia akan menambah lagi iman dia. Tu kesan dia. Dan Al-Quran dia akan memberi kesan kepada seluruh kehidupan. Jin. Al-Quran memberi kesan kepada jin. Antara contohnya apa? Allah Ta'ala sebut, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Jin pun bila mana dengar ayat Al-Quran, dia kata apa? Faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Jin dengar ayat Al-Quran pun dia takjub dengan Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu nak kata tu, kalau jin tu dia dengar ayat Al-Quran, dia takjub dengan Al-Quran. Kita manusia bila dengar Al-Quran tak takjub, kita teruk daripada jin. Kita teruk daripada jin. Ada manusia yang macam ni, dah lama sangat tinggal Al-Quran. Kita baca ayat Al-Quran tak bagi kesan langsung kat dia. Hati-hati jangan sampai macam tu. Takut kita. Na'udzubillah min zalik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bahkan nak sebut Al-Quran ni dia bagi kesan kepada kehidupan. Sebab itu orang buat kajian, air yang dibaca dengan ayat Al-Quran dengan air yang tak dibaca dengan ayat Al-Quran berbeza. Sebab itu kalau kita sebelum kita nak minum, kita baca bismillah, lepas tu kita minum. Kita baca bismillah, lepas tu kita minum. Ayat tu, air tadi dia berubah dah sebenarnya. Dah tunjuk terus praktikal dia tu. Bila kita saya minum sekali lagi, kita ambil air ni, kita baca bismillahirrahmanirrahim, pada masa tu molekul air dah berubah. Dia tak seperti mana air yang kita sebelum tu. Tu kata hebat Allah Ta'ala ajar umat Islam ni, sebelum apa-apa sebut nama Allah Ta'ala. Bila kita baca bismillah, kita ambil air ni, kita baca bismillah, masa tu molekul air dah berubah. Orang buat kajian, air yang dibaca dengan surah, dengan Al-Quran, dengan air yang tak dibaca dengan Al-Quran, molekul air yang dibaca dengan Al-Quran sangat cantik. Sangat cantik. Sebab itu nak kata dia memberi kesan. Dia memberi kesan. Sebab itu orang yang melazimi Al-Quran, kita manusia dalam tubuh kita banyak kehidupan. Kita dalam badan kita ni, hampa kan mengaji medik, dalam badan kita ni banyak kehidupan.
Bila mana kita baca Al-Quran, seluruh kehidupan yang ada dalam tubuh kita dia akan membentuk yang terbaik. Sebab itu orang yang mengamalkan Al-Quran dia akan mendapat tubuh yang sihat. Orang yang sentiasa mengamalkan Al-Quran dia susah nak kena penyakit. Tak. Jadi sebab tu nak kata sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Quran ni dia bagi kesan yang cukup dahsyat. Fasa pertama baru ni. Tu anak kata tu. Kemudian Al-Quran juga dia menceritakan perkara yang belum berlaku. Al-Quran cerita. Contohnya dalam ayat ni, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Muka surat 33. Dalam buku ni dalil ni, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Golongan musyrikin itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ayat ni turun sebelum perang Badar. Ayat ni diturunkan sebelum perang Badar. Maksudnya apa? Ayat Al-Quran menceritakan benda yang belum berlaku dan dia pasti berlaku. Bila mana Al-Quran turunkan ayat ni mengatakan, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah, musyrikin dalam perang Badar dia akan kalah dan dia akan mundur. Ternyata pada perang Badar umat Islam mendapat satu kemenangan yang cukup hebat dan kaum musyrikin berundur daripada peperangan. Al-Quran cerita satu benda yang belum berlaku lagi. Hebat Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga menceritakan perkara-perkara yang baik, yang mana tak ada manusia. Kalau tak ada Al-Quran, tak ada orang tahu. Kalau tak ada Al-Quran, tak ada orang tahu. Sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita ni kalau kita tak tahu, kita duduk kat dunia ni ada makhluk yang bernama jin nanya kita. Sebab tu dalam Al-Quran, sebagai umat Islam, sebagai akidah kita, kita kena yakin ada makhluk-makhluk tu. Sebab kalau kita tak yakin jadi masalah. Kalau orang kena sakit macam tu, dia tak tahu apa punca dia, bayangkan macam mana nak sembuhkan. Sebab dia tak tahu, rupanya ada kehidupan lain selain daripada kita yang kita tak nampak. Bila kena penyakit yang disebabkan oleh mereka, kita tak tahu mana punca dia ni. Tak boleh nak ubat. Tapi rahmat Allah Ta'ala dia cerita kat kita perkara-perkara baik, perkara yang kita tak nampak, maka menyebabkan kita boleh nak atasi apa-apa pun masalah yang berlaku. Tak. Kemudian Al-Quran juga menceritakan perihal yang telah berlaku, seperti kisah Ashabul Kahfi. Al-Quran cerita pasal kisah Ashabul Kahfi. Al-Quran cerita pasal satu kisah yang mana sebelum tu lagi. Dalam keadaan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah bersifat ummi, yang tak boleh baca dan tak tahu menulis. Tapi bila mana Rasulullah dia boleh cerita perkara yang lepas dalam keadaan Rasulullah tak hidup pun zaman tu, menjadikan Al-Quran begitu takjub. Al-Quran boleh cerita kisah-kisah dulu. Datang daripada mana? Datang daripada Allah yang Maha mengetahui. Dah. Sama-sama jawab azan. Baik. Selesai pasal yang pertama, bab Al-Quran. Tu kalau kita tahu Al-Quran hebat macam tu, kalau tak jatuh cinta juga tak tahu. Dah. Kita ada satu Al-Quran, semua ada Al-Quran kat rumah dah. Dah, kalau kita tahu Al-Quran begitu hebat macam tu, takkan kita nak letak simpan larak kan? Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hargai nikmat satu benda yang cukup berharga yang kita punya, iaitulah Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kursi DPM pun ada, boleh baca, ada kalam kursi DPM dalam buku ni. Kalau tak nak baca, suruh dia cerita. Jadinya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita masuk pada fasal yang kedua, nak cerita berkaitan dengan isi kandung tu. Tadi kita dah cerita dah hebatnya Al-Quran, kemudian kita nak cerita syariat yang duduk dalam tu. Al-Quran tu hebat dah, hak duduk dalam dia tu pun hebat juga. Kita nak cerita ni, nak bagi tahu hak yang anda tulis ni 10 ciri, dia banyak lagi. 10 ni antara banyak lagi kelebihan syariat tu. Baik, kita baca satu-satu. Yang pertama, syariat Islam. Hebat syariat Islam sebab apa? Sebab ciri syariat Islam itu adalah Rabbaniyah. Dia adalah satu syariat yang mana satu perundangan yang datang daripada bersifat ketuhanan.
Apa maksud dia? Al-Quran, perundangan syariat Islam itu dia diturunkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, yang tak berhajat kepada sesuatu. Maksudnya apa? Syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak berhajat kepada sesuatu. Maka syariat itu diturunkan dengan seadil-adil syariat, seadil-adil sistem. Sebab kalau manusia yang buat syariat, maka dia akan terkesan dengan sesuatu yang ada pada dia. Kalau dia buat time sedih, dia akan jadi rupa macam orang sedih. Kalau dia buat time dia suka, dia akan buat satu perundangan gaya macam dia suka. Sebab manusia ni dia ada satu benda yang mana dia ada lalai, dia ada sifat lalai. Mana ada manusia yang tak lalai? Tak ada. Dah tu, bila mana orang lalai buat satu perundangan, satu sistem, pastilah menghasilkan benda yang satu bentuk kurang. Sebab dia hasil daripada benda yang kurang. Faham tak? Jadinya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dan bila mana Al-Quran, bila mana syariat perundangan Islam itu bersifat ketuhanan, maka turunnya itu tidak terkesan dengan apa-apa. Manusia ni dia terkesan dengan batasan ilmu dia. Betul tak? Kita buat macam ni lah. Ada seorang dia nak rangka satu sistem perundangan. Dia lah orang yang bijak ditonton ni. Tak, contohnya lah Aswan lah, contohnya. Aswan ni, Aswan lain. Dia buat satu sistem yang dia rasa cukup hebat. Sistem tu. Datang pula Yazid yang lebih alim pada tu. Datang-datang, silap ni, dia kata boleh buat lebih cantik lagi pada ni. Manusia dia akan terkesan dengan batasan keilmuannya. Maka tidak akan ada satu sistem yang tetap. Sebab apa? Manusia dia ada kekurangan dia. Contoh hari ni kita hidup dalam zaman ni, kita rasa kita buat satu sistem kehebatan yang ada pada zaman tu. Datang pula satu zaman yang lebih hebat lagi. Dia buat pula lagi satu sistem yang lebih canggih. Maka perundangan tu tak jadi tetap. Al-Quran 1400 tahun yang dulu sampai sekarang, itulah Al-Quran. Itulah perundangan dia. Dan itulah yang umat Islam guna dari dulu sampai sekarang. Nampak tak? Sebab apa? Sebab datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terkesan kepada apa-apa dan tidak berhajat kepada sesuatu pun. Jadi yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena faham kenapa kita kena terima sistem Islam. Kenapa kita kena terima sistem Islam? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran apa dia? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyar. Tu kena faham. Allah Ta'ala kata apa? Aku menciptakan apa yang aku kehendaki dan apa yang aku pilih. Allah Ta'ala kata ikut sukalah, aku nak pilih hak mana, aku nak buat hak mana. Maka lahumul khiyar, maka lahumul khiyar. Tidak ada bagi makhluk untuk pilih. Tak ada bagi makhluk nak pilih. Allah Ta'ala turunkan satu sistem perundangan, kena laksanakan hudud, kena laksanakan ta'zir, kena laksanakan qisas, kena laksanakan ahkamul janayah yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia. Maka tak ada dah pada masa tu kita nak pilih satu sistem perundangan yang lain yang bernama load rate. Dah tak ada. Sepatutnya tak ada pilihan bagi manusia. Sebab Allah Ta'ala yang sebut maka lahumul khiyarah, tak ada pilihan bagi kita. Allah Ta'ala sebut juga lagi dalam Al-Quran, wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Bila mana Allah dengan Rasul dah tetapkan sesuatu perkara, maka tak ada lagi bagi orang mukmin yang beriman lelaki dan juga orang mukminah yang beriman perempuan untuk dia pilih satu sistem perundangan yang lain. Tak boleh. Dia mesti kena pakai sistem perundangan. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab kita tahu ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Kita tahu Allah Ta'ala ni dia tahu semua benda. Kita ada batas kemampuan kita. Hak sebelah ni pun kita tak tahu apa yang berlaku. Hampa boleh tahu dah sebelah dinding ni apa hak berlaku? Tak tahu. Jangan kata sebelah dinding, bawah ni pun kita tak tahu apa yang berlaku. Kok ada pencuri masuk kat nauzubillah min Tak pernah jadi tak? Kita buat program kat atas, pencuri masuk curi kat bawah. Pasal apa? Kita ni
ilmu kita, kemampuan kita terbatas. Kita tak boleh tahu dah apa hak ada kat bawah ni, tak boleh tahu dah. Tak, sebab itu kita kena yakin Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui semua benda. Maka dia buat satu sistem yang cukup sempurna. Sebab dia tahu semua, kita tak tahu semua. Nampak? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Habis pukul 8.30 kan? Ha? Pukul 11. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala mensyariatkan perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Bila mana kita dengar perang ni, kita rasa macam tak sukalah pasal perang. Nampak? Sama juga bila mana Allah Ta'ala turunkan hudud, kita rasa kejam kan hudud ni. Nak bila mana diturunkan hudud kasar hudud ni. Sama juga kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala syariatkan perang kita rasa kasar. Kita rasa tak elok. Wa asa an takurhu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda yang kita tak suka tu dia baik untuk kita. Sama macam hudud, kita rasa nampak macam kasarnya. Tak. Tapi memberi satu hudud, memberi satu benda yang cukup hebat. Nak cerita buat hudud pula panjang pula. Tak. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak sebut tu, kadang-kadang hak yang kita suka tu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang hak benda kita suka tu tak baik. Sebab apa? Sebab kita ni tak, sedilah nak sebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuba kita tengok apa akibat manusia-manusia yang tak jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dah, anda pernah tengok Ustaz Jamil share satu video dalam Facebook dia, bagaimana seorang yang tak tahu negara mana atau kulit hitam, yang mereka seksa dah cukup dahsyat. Orang mereka ambil batu ketuk kepala dia. Dah, nampak berdarah sikit tak puas hati, ambil lagi batu ketuk lagi. Dah tu tak puas hati lagi, bakar pula. Bila bakar tak mati, dia lari tu, mereka ambil batu lagi, pukul lagi. Nak kata manusia dia boleh jadi sampai tahap tu kalau dia tak ikut perundangan tu. Kita ni kalau kita tak ikut Al-Quran, kita tak duduk kat sini ni. Luqman tak jadi, Luqman duduk sini tak jadi. Loh, sama tak? Kita kalau kita tak ikut Al-Quran, kita tak jadi macam mana yang kita adalah ni. Terus ni pun kita rasa baik dah. Sebab itu terus ikut sikit tu daripada Al-Quran tu. Tak? Tu baru ikut sikit daripada Al-Quran tu. Kalau kita ikut semua daripada Al-Quran, macam mana agak-agak kita? Kita tengok diri kita dengan Israel yang tak ikut Al-Quran. Baik tak kita? Baik tak kita? Ampun nak cakap tu pun malu. Macam tak yakin lah. Biar betul. Dah, nak banding kita dengan orang Israel yang tak ikut Al-Quran, sudah pastilah kita lebih baik. Kita walaupun kita marah kat orang macam mana pun, kita nak seksa dia, kita tak akan seksa. Kita bunuh dengan cara Islam. Sebab apa? Sebab kita dipandu oleh Islam, dipandu oleh Al-Quran. Kalau kita tak ikut Al-Quran, kita tak jadi macam ni. Tak jadi macam ni. Aswan tak jadi macam Aswan lah ni. Nak tak update satu Facebook ayat Al-Quran, ayat sekian, surah sekian. Tak. Tak. Syahril tak jadi macam ni. Sebab dia ikut Al-Quran sikit. Sebab kita ikut Al-Quran sikit, kita jadi baik macam ni. Nampak tak? Bukan, dah lah, baik lah. Maksudnya masa kita tak bunuh orang. Tak. Kita tak buat benda jahat, baik lah. Nak banding dengan orang yang tak ikut Al-Quran, dia lebih teruk. Tak. Kalau kita ikut semua dalam Al-Quran tu, Masya Allah. Tengok Nabi. Nabi kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Quran. Sebab tu bila orang tengok Nabi, oh cukup, kata hebatnya. Selagi akan sampai, ada pengkaji barat disebut, kalau ada seorang yang macam Rasulullah, kalau ada seorang yang macam Muhammad hidup zaman ni, nescaya segala masalah yang ada resolusi. Tu pengkaji barat tu, orang kafir tu, orang kapiak kalau orang dah sebut. Orang kafir tu, dia sebut macam tu. Sebab apa? Sebab Nabi kana khuluquhul Quran. Akhlak dia tu akhlak Quran. Sebab itu kalau kita bacalah sirah Nabi, mana ada nak jumpa makhluk yang hebat macam tu.
Tak ada, hanya ada pada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi diikut 100% daripada Al-Quran. Sebab itu dia hebat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab itu kita kena ikut. Sebab apa kita kena ikut panduan Quran? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala cipta manusia ni dia lemah. Kita pun tahu, kita orang yang sedar diri dia tahu dia lemah. Orang yang sedar diri dia tahu dia lemah. Sebab itu kita tak boleh nak kata perundangan manusia lebih baik daripada perundangan Allah. Dalam keadaan manusia dia lalai, dalam keadaan Allah wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah dia tak ada rasa mengantuk, tak ada. Allah tak ada sifat lalai. Subhanallah, maha suci Allah daripada sifat yang tak layak tu. Tapi makhluk dia ada benda tu. Makhluk dia ada benda tu. Sebab tu kena ambil perundangan yang Allah Ta'ala cipta, bukan manusia. Kemudian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak sebutnya, sebab itu kata Al-Quran ini diturun dalam keadaan Rabbaniyah, ketuhanan yang tak campur aduk pada benda lain. Kalau manusia dia buat perundangan, dia akan masuk campur dalam anasir-anasir yang lain. Dah, kita kena yakin Allah Ta'ala itu dia maha bijaksana. Sebab itu kita kena ikut apa yang disebut. Sebab itu bila mana kita baca ayat Al-Quran, kita sebut apa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sunat kita jawab apa? Bala wa ana zalika minasyahidin. Kalau kita dengar orang duk baca ayat Al-Quran sampai pada ayat tu, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala menghukum dengan hukuman yang bijaksana? Apa yang kita kena jawab? Bala wa ana zalika minasyahidin. Betul, aku jadi saksi. Sebab kita tengok bagaimana pengaturan Allah Ta'ala mencipta bumi, mencipta segala planet yang ada, tak pernah berlanggar. Kita tengok bagaimana Allah Ta'ala menghukum, memberikan satu kehebatan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala zahirkan kepada kita. Matahari, bulan mengikut paksi yang sebenar. Bagaimana siang dan malam, aturan dia tak pernah berlanggar. Pernah tak dalam sehari kita tengok siang dan malam tu dia berlanggar? Pernah tak? Pernah tak? Tak pernah. Ya, hebat Allah Ta'ala. Untung lagi satu kita duduk kat Mesir. Allah Ta'ala hantar kita duduk kat Mesir, yang mana kita tak akan dapat kat Malaysia. Apa dia? Bila mana kita duduk Mesir, kita akan rasa hebatnya Allah Ta'ala melalui orang panggil musim-musim tu. Kat Malaysia kita tak ada musim tu, tapi kita main sini, kita dapat satu benda yang daripada musim tu kita boleh lihat hebatnya Allah Ta'ala. Anak itu duduk di Kaherah, anak naik teksi. Kaherah ni ada sekali tu, dia hari tu dia panas sungguh, lepas tu besok tu dia sejuk sungguh. Tonton tak tahu ada tak jadi gitu. Tapi Kaherah dia jadi macam tu. Cakap macam orang berkawan tonton. Duduk dekat Kaherah tu, kemudian anak naik teksi, anak cakap dengan driver teksi tu. Anak kata, ya semalam panas sungguh kata, hari ni sejuk. Tak sangka keluar daripada mulut driver teksi. Dia kata, maha kuasa Allah Ta'ala yang mengubah sesuatu yang manusia tak boleh ubah. Dia cakap gitu ke anak driver teksi tu. Anak masa tu tergamam pun. Baru anak, sungguh Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita hebatnya Allah Ta'ala melalui makhluk dia tu. Tak, musim tu makhluk. Allah Ta'ala tunjuk kepada kita lah. Tapi kita duduk hari-hari kita tak perasan tak? Sebab hati kita tak ada Allah. Kalau hati kita ada Allah, apa berlaku semua kita fikir Allah Ta'ala. Sebab setiap apa yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada kaitan dengan Allah. Mengingatkan balik kehebatan Allah Ta'ala. Sebab tu kita duduk dalam keadaan yang kita selalu kita rasa apa? Aduh panas. Dah panasnya, pasang aircon. Tu je kita ingat. Kalau time musim sejuk, saponah okey ke tak? Tu je kita ingat. Tak, kita tak pernah terfikir, uish, rupanya hebatnya Allah Ta'ala yang mengubah cuaca yang tidak ada mana pun makhluk mampu nak ubah benda ni. Tak, carilah satu sistem ubah cuaca. Mana ada? Tak ada. Ya Rabbi, hebat Allah Ta'ala. Tak. Kemudian yang kedua, sifat alamiah, universal. Al-Quran itu dia bersifat universal, rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kalau kita baca, kalau kita mengaji bab Islam ni,
Tak, kita akan tahu bahawasanya hukum Islam itu, syariat Islam itu dia memberi kebaikan kepada seluruh makhluk. Syariat Islam dia bukan baik untuk Islam saja, dia baik untuk non-Muslim. Yang tu kena yakin. Syariat Islam dia bukan baik untuk orang Islam saja, dia baik juga untuk non-Muslim. Kalau kita mengaji dalam bab Islam, kita akan tahu Islam dia ada package yang baik untuk non-Muslim. Kalau kita tak mengaji bab ni, kita akan nampak apa? Asal nampak orang bukan Islam je, tunggu aku nak kata. Asal nampak orang Muslim je, hang kafir, aku nak bunuh hang. Begitu ya. Tak, sebab apa? Agama kami yang betul, agama hang salah. Gitu je yang kita akan nampak gambaran dia. Tapi kalau kita mengaji sungguh-sungguh, rupanya dalam Al-Quran, rupanya syariat Islam dia ada package untuk non-Muslim. Dia ada package. Dia ada package keadilan untuk non-Muslim. Dia ada package perlindungan harta kepada non-Muslim. Dia ada package perlindungan nyawa pada non-Muslim. Kalau Islam memerintah, non-Muslim dia akan dapat package tu. Kalau non-Muslim tahu lah benda ni, agak-agak dia berterima dah betul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sebab kita ni tak mengaji Islam dengan baik, sebab itu mewarnakan Islam yang tak baik. Kalau kita mengaji bab Islam sungguh-sungguh, kita akan tahu rupanya Islam ada package untuk non-Muslim. Ya Allah. Tak, kalau kita bunuh lah orang bukan Islam, payah sangat tak? Bunuh lah. Suruh dia ikut mengaji agama, tak nak, bunuh lah. Tak, Islam dia ada package tu. Kalau kita buat, kalau Islam memerintah, akan menyebabkan umat Islam, menyebabkan seluruh manusia akan terasa. Bukti dah zaman Umar Abdul Aziz, semua orang kafir pun kaya. Orang kafir pun kaya. Kan kata orang kafir, serigala pun kenyang, tak makan kambing. Serigala pun kenyang. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak ceritanya sebenarnya Allah Ta'ala cipta seluruh makhluk ni adalah untuk manusia. Asal-asal bumi ni, Ustaz Syamsuri Haji Ahmad dia cerita, asal-asal bumi ni, buah semua boleh makan, tak ada yang beracun. Tumbuhan tak ada satu pun tumbuhan yang berduri. Semua tumbuhan tak ada duri. Tapi sejak berlakunya pembunuhan Habil dan Qabil pada masa itu, selepas daripada kes pembunuhan itulah menyebabkan kehidupan menjadi tawar pada manusia. Maka ada sesetengah tumbuhan mengeluarkan duri sebagai pelindungan, sebab dah rasa tak selamat. Sebab dah rasa tak selamat duduk atas muka bumi. Sebab itu ada setengah-setengah buah menjadi racun, sebab dah rasa tak selamat duduk dengan manusia. Pada asalnya Allah Ta'ala cipta seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi, lautan dan daratan, khusus untuk semua manusia. Semua tu untuk manusia. Tapi bila mana manusia melakukan kerosakan, maka tumbuhan yang duduk dengan kita dia rasa tak selamat dengan kita. Maka duri, tumbuhan yang berduri, tumbuh duri. Sebab apa? Nak selamat diri dia. Dulu dia tak takut lah, pasal apa? Tak ada benda tu. Tapi jangan risau, jangan khawatir, akan datang satu masa nanti sebelum hari kiamat, akan datang satu zaman yang mana Islam memerintah dengan Al-Quran. Pada masa itu dicerita dalam Al-Quran, dicerita dalam satu kitab. Nak kata hebatnya keadilan Islam, gambarannya bila mana orang laksanakan sistem Islam, hebatnya diceritakan pada masa tu, pada zaman sebelum kiamat, bila mana orang gunakan sistem Al-Quran sebagai sistem kehidupan. Pada masa tu digambarkan kanak-kanak boleh bermain dengan binatang berbisa. Kanak-kanak boleh bermain dengan binatang berbisa, sebab binatang tu tak patut manusia, sebab dia rasa selamat. Binatang ni sebab apa dia patut manusia? Sebab dia rasa tak selamat. Tu dia patut kita. Kenapa kita pergi dekat hutan kadang-kadang ada harimau dia terkam kita? Sebab dia lapar. Ustaz semua dah. Tak. Tapi nak sebutnya, bila mana keadilan Islam itu berlaku, maka tidak akan ada satu makhluk yang lapar. Maka tak akan ada binatang buas yang akan terkam manusia kerana lapar. Tidak akan ada binatang yang akan terkam manusia dengan sebab takut. Kehidupan jadi macam tu sebab kita, dia takut tengok kita. Dia pun nak perlindungan diri dia.
Nampak tak? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tu nak kata indah ciptaan Tuhan. Tapi yang bagi kerosakan tu manusia. Tak. Bersifat universal. Nak kata Islam itu bersifat universal, seluruh makhluk dapat kalau Islam itu memerintah. Bila Islam memerintah, dia tidak ada khusus orang Islam dia dapat benda ni. Tak. Dia ada perundangan khusus untuk orang non-Muslim. Berlaku adil. Bila mana kita mentadbir, kita tak boleh nak untukkan kuih ikut suka hati kita. Tak boleh. Tak. Andai Malaysia nanti diperintahkan oleh Islam. Ustaz, Malaysia tak perintah oleh Islam ke? Dah. Diperintahkan oleh umat Islam, tapi bukan sistem Islam. Bila mana Malaysia satu hari nanti diurus oleh sistem Islam, kita tak boleh pada masa tu suka-suka je kita nak pergi buang kuih, nak hancurkan kuih. Tak boleh. Sebab ada batasan dia. Syariat Islam dia ada perundangan dia. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, boleh baca lah universal yang lain tu, apa yang dimasukkan dalam tu. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Islam ini diturunkan kepada seluruh manusia. Sebab itu bagi kita sebagai orang Islam wajib untuk kita lakukan dakwah. Sebab apa? Sebab Islam itu universal lah. Sebab Islam universal lah. Sebab itu kita wajib berdakwah untuk sampaikan Islam yang universal ni kepada semua orang. Tak beza siapa pun. Tak kira siapa pun dia. Dia kafir ke, dia orang putih ke, dia orang hitam ke, dia orang Labu ke, kena sampaikan dakwah. Sebab Islam bersifat universal. Sebab itu dakwah Nabi kepada seluruh masyarakat. Tak kira. Dia tak pilih mana-mana yang dia nak dakwah. Kita dakwah kepada semua. Kemudian Islam itu bersifat syumul. Itu dia nak lepas semua dah. Islam itu bersifat syumul. Dah, nak tengah fikir macam mana nak bagi habis dah. Tak apalah, sekadar boleh harap. Islam itu bersifat syumul. Maksud Islam bersifat syumul apa? Islam itu dia ada daripada kita masuk tandas sampailah memerintah dunia. Boleh faham tak kalau nak sebut macam tu? Kalau nak sebut satu-satu payah. Islam tu diajak daripada masuk tandas sampailah memerintah dunia. Sebab itu dalam Al-Quran dia ajar kepada kita sistem bagaimana perhubungan antara bangsa. Kita baca Quran jumpa tak? Kita baca Quran jumpa tak? Dalam Al-Quran diajar macam mana sesebuah negara nak melakukan hubungan antara bangsa dengan negara yang lain. Baca Quran jumpa tak? Kenapa tak pernah khatam lagi Quran? Tak pernah, dah khatam Quran cuma tak tahu. Dalam Al-Quran tu, kalau kita baca-baca kita akan jumpa. Dalam buku ni ada. Hampa cari lah, no, tak ingat ada ayat Quran tu macam mana. Tapi dia cerita bagaimana hubungan antara bangsa. Cari dalam ni dia ada tulis poin antara bangsa. Al-Quran dia bagi satu sukatan dalam tu. Dia kata apa? Ni lah, masalah yang berkaitan dengan hubungan antara bangsa. Muka surat 52. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Banyaknya. Salam Ustaz Syabab. Ya, saya pemuda. Oh, okey. Soalan nanti ya, no. Ingatkan masa apa-apa ke? Baik. Dalam ni Allah Ta'ala sebab apa? Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Kita kalau kita baca tu memang tak nampak antara bahasa. Tu kena rujuk para ulama. Bila kita baca dalam Al-Quran ni, rupanya Allah Ta'ala dah bagi dah tahu kepada kita, selagi mana negara tu tak memusuhi kita, selagi mana negara itu tak memerangi kita kerana agama yang kita anuti, selagi itu kita boleh melakukan hubungan antara bangsa dengan dia. Nampak tak? Kita baca sebelum ni, nampak tak macam tu? Sebab kita tak rujuk ulama. Kalau kita rujuk ulama, kita jumpa. Tu nak sebut siapa yang kata dalam Al-Quran tak ada politik? Tipu sungguh. Hubungan antara bangsa pun Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Al-Quran itu bersifat syumul.
Daripada mula kita nak celik mata sampailah kita mati besok, dia ajar daripada A sampai Z. Cara nak berjalan macam mana ada tak? Cara nak qada hajat pun ada. Carilah agama mana yang ajar sampai tahap tu. Mana ada? Islam kasih dia kepada umat dia. Islam, agama ni Allah Ta'ala dikasih kepada umat dia. Dia ajak kepada kita sampai macam mana cara nak qada hajat. Bukan dia ajak aja. Ajaran tu adalah cara yang paling terbaik untuk qada hajat. Betul tak? Orang buat kajian, itulah cara yang paling terbaik. Islam ajak tu. Nampak tak? Dah kalau masuk tandas cara nak qada hajat pun dicerita dalam Islam, apatah lagi benda besar-besar. Islam itu semua. Kemudian sifat yang seterusnya ialah mana? Sorry tak lupa. Soalan juga tak habis lagi apa tanya soalan dah. Baik. Secara cepat-cepat. Mana poin yang satu lagi? Saya tak jumpa. Okey, syumul. Oh, apa ada dekat tepi tu, lupa. Okey, menerima toleransi dan pembaharuan. Syariat Islam lah syariat yang ada sifat toleransi. Syariat Islam lah dia ada sifat yang menerima perubahan. Sebab itu dalam Islam dia ada satu kaedah, taghayyurul ahkam bi taghayyur zaman. Kalau kita mengaji dalam syariat, kita mengaji dalam kaedah fiqhiyah, nampak Ustaz Azman dia ambil laju. Pasal kaedah fiqhiyah belajar tahun 4. Dia duduk belajar tu. Tak taghayyurul ahkam bi taghayyur zaman. Berubah hukum mengikut berubahnya zaman. Tetapi asas tetap tak berubah. Sebab tu dalam ni dia ada sebut bahawasanya syariat Islam tu dia ada 3 kategori. Satu kategori yang mana boleh bersifat ubah-ubah. Okey, dia ada syariat yang bersifat berubah-ubah. Dia ada muka surat 60. Ada syariat yang bersifat berubah-ubah, ada syariat yang selari dengan perkembangan. Syariat Islam ada yang selari dengan perkembangan, dan ada yang syariat yang tetap dan tidak menerima perubahan. Dia ada 3 kategori tu dalam syariat Islam. Dia ada syariat Islam yang mana dia sifat dia berubah-ubah. Sebagai contoh, Hana bagi Islam diletakkan satu kaedah iaitu adil. Islam ajak tak macam mana nak berlaku adil tu. Dia bagilah suratan adil tu macam mana, tapi pelaksanaan adil bergantung pada kita. Islam ajar kepada kita syura, kaedah bermesyuarat. Tapi dalam Al-Quran dia tak bagi tahu mestilah mesyuarat itu ada 6 orang sahaja. Nampak? Sebab dia akan mengikut peredaran zaman. Zaman hari ini mesyuarat berdasarkan parlimen. Parlimen berapa ramai dalam tu? Nampak tak? Bila mana ada sistem parlimen, itulah mesyuarat lah tu. Cuma dia buah nama sistem parlimen. Nampak tak? Islam dia berubah mengikut keadaan. Dia ada satu sistem yang boleh berubah-ubah. Allah Ta'ala bagi syura. Okey, macam mana nak buat ikutlah. Allah Ta'ala bagi sistem mesyuarat. Okey, macam mana sistem mesyuarat? Tak. Contoh pengurusi, kadang-kadang dia buat mesyuarat, kadang-kadang dia buat cara lain, kadang-kadang dia buat cara lain. Tak. Sebab tak ada satu ketetapan mesyuarat mesti kena buat macam ni. Tak ada. Tapi dia ada garis panduan dia. Nampak tak? Islam ni, ya, nak kata cantiknya Islam ni, segala apa pun yang berlaku dia ada panduan. Dia ada panduan. Ada benda yang tak boleh, mesti ada jalan keluar. Kalau kita mengaji bab perangai Islam, kita akan jumpa. Contohnya apa? Islam tak bagi berzina, betul tak? Dalam keadaan manusia disuka benda tu. Manusia disuka benda tu. Islam tak bagi berzina, tapi Islam bagi jalan keluar, kahwin. Nampak tak? Sebab tu kalau kita mengaji dalam perundangan Islam, dia tak ada satu benda yang dia sekat, dia tak bagi jalan keluar. Tak ada. Sebab tu kita dah sebut Islam bukan agama menghalang, Islam agama yang mendorong. Dia ajar kepada kita macam mana cara nak hidup supaya kita tak pergi kepada arah kemusnahan. Anda sebut benda ni, ada seorang tanya kepada anda, Ustaz, agama Islam ni kan simple. Anda bentang dekat Iskandariah pasal hiburan dalam Islam. Sebab di Iskandariah subur dengan hedonisme. Ni yang terdekat ni nak buat pula konsert ni.
Esok ke lusa? Hari ni, malam ni, Masya Allah. Malam ni buat konsert. Ikutlah, tak tahulah. Susah lah nak cakap, payah nak cakap. Anak pergi dekat Elek, anak cerita berkaitan dengan panduan. Islam letakkan apa garis panduan untuk berhibur. Mai satu soalan, Ustaz, Islam ni kan simple, kenapa ada banyak sangat syarat? Anak cakap kat dia, Islam itu simple, tetapi taklah simple Islam sampai buat kita rosak. Kalau Islam simple sampai buat kita rosak, itu bukan Islam. Nampak tak? Islam ni dia memang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Islam dia memang tak nak susah. Dia tak nak bagi kita susah, tetapi dia tak nak kita rosak. Faham tak? Maka dia mudah dalam keadaan dia tidak menyebabkan kita jatuh dalam kemusnahan. Okey. Syariat Islam dia selari dengan perkembangan. Dalam ni bacalah, dia ada contoh-contoh dia. Syariat yang bersifat berubah-ubah, apa contohnya? Antaranya la yankiru taghayyurul ahkam bi taghayyuri zaman dan sebagainya. Dah. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, la majalul lil ijtihad fi mawridun nas. Ada juga okey. Syariat ni dia ada yang tak berubah. Apa tak berubah? Yang berkaitan dengan nas qat'i. Itu tak boleh berubah. Contoh qat'i dalam Quran, yang qat'i dalam Quran tak boleh berubah. Sembahyang tak boleh berubah benda tu. Banyak soalan ni. GST pun ada. Ni habis pukul 11 sungguh ni. Nampak tak? Yang tak berubah tu sikit sangat. Kalau kita mengaji dalam ulumul Quran, dalil qat'i teramat sedikit berbanding dengan dalil zanni. Betul tak Ustaz Man? Dalil qat'i ni dalil yang dah memang tetap tak boleh berubah. Dalil zanni ni dalil yang boleh berubah. Dia boleh ada mahal ijtihad. Para ulama boleh ijtihad. Nak buat macam mana, nak buat macam ni ke, nak buat macam tu ke, buat macam mana sesuai dengan keadaan dia. Dia boleh. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, terlalu banyak dalil zanni daripada dalil qat'i. Nak kata Al-Quran ni, syariat Islam ni, dia ikut peredaran zaman. Hak qat'i tak boleh berubah, yang berkaitan dengan akidah, tu memang tak boleh berubah. Tak. Sampai satu zaman ni kita beriman dengan Allah Ta'ala. Zaman yang akan datang beriman dengan benda lain. Mana boleh? Benda tu sendiri tak akan masuk akal kita. Kalau kita tengok qat'i, kenapa tak berubah? Kalau berubah tak masuk akal. Tu. Tapi benda hanya boleh berubah yang sesuai dengan keadaan zaman. Kebanyakannya dalam Islam boleh berubah. Tapi tak bolehlah apa ubah ikut dalilnya. Kena ikut para ulama, dia ada garis panduan. Dan macam nak sebut tadi, dia mudah, boleh nak berubah-ubahlah ikut peredaran zaman. Taghayyurul ahkam bil taghayyur zaman. Nak ubah hukum ikut keadaan zaman, boleh ubahlah. Tapi dia ada panduan dia supaya kita tak pergi kepada kemusnahan. Cantik Islam ni. Kemudian Al-Quran, syariat Islam, dia keseimbangan di antara material dan spiritual. Dia seimbang. Sebab tu dalam Al-Quran, dia suruh kita cari rezeki, dia suruh kita ibadah. Betul tak? Ada dalam Al-Quran, beribadahlah, jangan cari rezeki. Mana ada? Bahkan Al-Quran kutuk orang yang mana dia tak berusaha mencari rezeki. Hadis kutuk orang yang mana duduk kat atas muka bumi tak usaha cari rezeki. Betul tak? Tak ingatlah hadis tu. Kena suruh Ustaz Jamil, dia ingat hadis. Anak tak apa hadis. Tapi ada hadis, Nabi cela orang yang minta sedekah, orang yang tak berusaha mencari rezeki. Nabi cela. Dan Islam menggalakkan orang mencari rezeki. Dan Islam suruh kita beribadah. Allah Ta'ala bagi kita dalam dunia ni, kita kena ada waktu kita dengan Allah Ta'ala, kena ada waktu kita dengan dunia. Kena ada waktu cari rezeki, kena ada waktu makan. Sebab itu ada orang datang jumpa dengan Nabi, jumpa dengan isteri Nabi, bagaimana akhlak Nabi. Bila mana isteri Nabi cerita akhlak Nabi macam ni, macam ni, macam ni, mereka pun sebut, kalau Nabi ni maksum, tak ada dosa, tak ada dosa, pun beribadah sampai macam tu, maka aku tak nak tidur malam, aku nak ibadah sepanjang hari, tak nak tidur. Kemudian seorang lagi kata, aku tak nak menggauli isteri aku, nak beribadah semua, tak nak menggauli isteri. Ada seorang lagi, dia kata apa? Dia kata apa? Aku nak puasa sepanjang hari, tak nak makan, tak nak berbuka.
Lalu datang jumpa dengan Nabi. Nabi kata apa? Aku adalah sebaik-baik ikutan. Aku ni orang yang paling baik di kalangan kamu. Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku beribadah dan aku juga tidur. Aku juga menggauli isteri aku. Man ragaba an sunnati falaysa minna. Siapa-siapa yang tak suka dengan cara sunnah aku, maka dia bukan di kalangan aku. Nak sebut Islam tegas, Islam itu dia ada keseimbangan di antara spiritual dan juga material. Ambil payah nak sebut. Nampak tak? Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyaklah dalil-dalil dalam tu. Al-Quran cerita berkaitan dengan keseimbangan keseimbangan spiritual dan material dan spiritual. Islam, kalau kita mengaji agama Kristian, orang yang jadi paderi tak boleh kahwin. Tak seimbang payah ya. Spirit dan juga material. Payah. Tak. Agama Kristian dia tak seimbang benda tu. Nak cerita, itulah cerita banyak, tapi masa dah habis, tak payah lah. Sebab ada satu kisah dah saya nak cerita juga. Aduh. Tak payah. Sebab ada satu cerita tu. Seorang ulama ni dia nak perkenal orang paderi tau. Sebab set paderi ni dia tak kahwin, sebab dia anggap dia suci. Satu hari raja ni dia buat satu perhimpunan. Dia panggil semua paderi-paderi dan dia panggil seorang ulama, seorang tokoh ulama datang juga duduk dalam persidangan. Hari pertama bila mana diundang, semua datang. Bila mana datang duduk dekat raja, semua tunduk kecuali seorang yang alim ni, dia tak tunduk. Kemudian pegawai ni dia cakap kat raja nak pergi pegawai ni mula dia paksa dulu. Dia kata, "Oi, tunduk. Sembah raja." "Aku hanya sembah kepada Allah Ta'ala," kata dia. Lalu raja tu dia pening. Dia kata, "Macam mana aku nak buat bagi dia tunduk ni?" Kemudian tak apalah, habis persidangan tu, dia buat lagi satu lagi persidangan. Tapi dia buat satu taktik, pintu tu dia buat bagi jadi kecil. Pintu tu tahap paras pinggang. Asal boleh masuk gitu ya, tapi dia buat pintu paras pinggang. Jadi dia pun panggil semua sekali paderi yang datang ni semua pakat datang, semua dia akan masuk dengan dirokok. Jadi secara automatik nak masuk istana, dia akan sembah raja. Semua pakat tunduk masuk dalam istana. Sampailah kat orang alim ni. Orang alim ni pun tengok, boy, taktik baru. Gitu. Orang alim ni pun dia jalan sampai dekat tu, raja tu dia sengih lah. Oi, dia ni nak tunduk orang kat aku ni. Sampai je dekat depan pintu, dia alih pusing belakang, dia masuk ke muka. Raja tu, oi, lagi tergina. Lebih baik dia masuk ke depan. Dah, alim dia ni masuk. Oi, tak boleh jadi. Kemudian bila masuk dalam perjumpaan tu, raja ni mereka buat persidangan. Dia tanya macam-macam soalan kepada orang alim ni. Tanya. Kemudian semua alim ni boleh jawab belakang. Dia kata, "Tak apalah, hampa dah tanya aku banyak soalan, aku nak tanya hampa satu soalan." Dia tanya, "Bagaimana keadaan isteri kamu sekarang?" Alim ni ditanya paderi tu, "Bagaimana keadaan isteri kamu sekarang?" Pendekatan seorang yang alim begitu hebat. Kenapa dia tanya macam tu? Agak-agak apa yang akan terkeluar daripada paderi? Paderi kan tak boleh kahwin. Kemudian ulama tu dia tanya, "Bagaimana keadaan isteri kamu, sihat kah?" Paderi yang dengar ni, paderi, hang ni tak patut cakap kat kami macam tu. Kami adalah golongan yang suci. Ni saya paderi sebut, kami adalah golongan yang suci. Tak berhak untuk kami ada anak, tak berhak untuk kami ada isteri. Kristian kan dia percaya Tuhan ada anak. Kemudian dia cakap, "Dah kalau kamu rasa kamu suci, tak berhak ada anak, Allah yang maha suci lagi lah berhak tak ada anak. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Habis gitu je hujah dia. Hebat orang alim berhujah. Nampak tak? Tu tanda cerita-cerita je. Keseimbangan di antara masalah ataupun keperluan individu dan masyarakat. Islam ni dia ada satu sistem, dia ajar kita nak kepentingan diri, kepentingan maslahah jemaah dan kepentingan seluruhnya. Sebab itu dia ada kefarduan jihad. Bila mana ada musuh serang, maka ada kefarduan jihad. Sebab apa? Sebab nak selamatkan maslahah yang lebih besar. Dalam masa yang sama, Islam dia ajar kita supaya jangan kita menzalimi diri kita. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka.
Jangan kita binasakan diri kita. Islam tak bagi kita binasakan diri kita. Islam suruh kita jaga masalah. Sebab tu kalau kita tengok konsep dalam ibadah dalam Islam, dia ajar kita supaya berjemaah. Tengok dalam setiap ibadah yang difardukan kepada kita, kebanyakannya semua mengajar kita erti berjemaah. Fardu haji, lagilah. Tengok dekat TV Mekah tu macam mana kesatuan umat Islam. Ajar bagaimana kepentingan berjemaah, ibadah secara berjemaah. Solat. Ada pernah orang, dia baca buku ni, dia cakap dengan anak. Dia kata, Ustaz, contoh ni tak betul. Dia kata, Ustaz bawa contoh tak betul. Sebab dia kata, bila mana Ustaz kata ibadah tu dia ajar orang bermasyarakat, ajar orang supaya berjemaah. Solat ni jemaah, solat jemaah dia bukannya wajib, Ustaz, dia kata. Anak cakap kat dia, solat jemaah hukum dia apa? Dia kata fardu kifayah. Tahu pula. Fardu kifayah tu fardu lah. Fardu tu wajib lah. Apa faham kan? Senyap. Maksudnya apa? Islam dia memfardu kifayah kepada kita untuk solat secara berjemaah. Nak kata Islam mementingkan dalam ibadah tu berjemaah. Sebab tu hidup kena berjemaah. Amar ma'ruf nahi munkar kena jemaah. Sebab tu dalam Al-Quran disebut taifah. Dia tak sebut kenalah mencegah kemungkaran seorang-seorang kamu. Dia tak sebut. Kenapa? Islam ajar kita kehidupan peribadi dan juga kehidupan bermasyarakat. Itu Islam. Dah habis saat ni. Macam mana kita? Kita baca laju-laju. Dia tadi lagi laju. Yang ketujuh, mudah, ringan dan rasional. Agama Islam mudah. Anda pun dah sebut banyak dah berkaitan dengan kemudahan Islam. Kemudian rasional. Sebab apa anda kata Islam rasional? Islam tolak benda yang khurafat. Betul tak? Islam tolak benda khurafat. Khurafat ni benda rasional lah. Tak, Islam tolak benda tu. Islam terima benda hanya rasional. Sebab tu kalau kita mengaji bab akidah, kalau kita mengaji tauhid, dia ada dalil nakli, dia ada dalil akli. Faham? Dia ada dalil yang digunakan Al-Quran dan hadis, dia ada dalil yang menggunakan akal fikiran. Menunjukkan apa? Akidah kita selalu dengan pemikiran manusia. Kalau hangpa tak percaya, nanti beli buku anak tu nanti. Kitab Kifayatul Muslim tu anak cerita bab akidah, ibadah dan juga akhlak. Gabung dalam satu buku. Tengok bab tauhid. Setiap sifat Allah, setiap perkara yang kita cerita berkaitan dengan perkara gaib, perkara yang Al-Quran cerita, pasti dia kena dengan akal manusia. Dia tak akan sampai tak masuk akal. Dia tak akan jadi macam tu. Dalam Islam dia tak ada satu tak masuk akal. Tak ada. Semua benda tu dia akan masuk akal. Melainkan orang gila. Orang gila dia akan kata tak masuk akal. Tapi orang yang ada akal yang waras, dia akan kata rasional dengan akal manusia. Sebab tu kalau kita mengaji akidah, dia ada dalil akli. Dan kebanyakan ulama kalam, kebanyakan ulama tauhid, kalau dia bahas tauhid, dia mesti bahas ikut akal fikiran. Betul tak? Siapa Usuluddin kat sini? Ingatkan Nur Syahir Usuluddin tadi, terkejut kita. Kalau kita mengaji bab ilmu tauhid, kebanyakannya dalil yang digunakan perbahasan adalah menggunakan akal fikiran. Nak kata Islam ni dia rasional dengan pemikiran kita. Jadi itu boleh baca lagi itu. Kemudian penyempurnaan, pengakhiran dan penguasaan. Mana ada agama yang begitu sempurna macam Islam? Mana ada agama yang ada satu sistem yang dia akan guna sistem tu sampai bila-bila? Tak ada. Islam, kita guna Al-Quran tu dan kita tak guna dah benda lain lepas ni. Al-Quran ni lah daripada mula sampailah habis, sampailah kiamat, Al-Quran ni lah kita guna. Tak guna dah Al-Quran lain. Tak ada lah. So kata Islam dia ada satu ketetapan, iaitu Al-Quran, yang mana dia ada pengakhiran, dia tak berubah. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah, tak ada dah nabi selepas aku. Maksudnya tak ada dalam wahyu lepas tu. Hak tu je yang kita pakai. Itulah Al-Quran. Dan itulah syariat Islam. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kemudian keaslian dan kekal. Maksud sebutlah Al-Quran ni dia asli daripada Al-Quran asli, tak ada campur tangan dan anasi luar, tak ada. Al-Quran dia asli, tak campur dengan benda lain.
Dan dia kekal. Kekal bukti dia sampai hari ni. Kekal sampai hari kiamat. Baik. Kemudian kita masuk pada pasal yang ketiga. Tu dia baru pasal ketiga. Baik, pasal yang ketiga ni kalau kita baca, nak baca sila laju, bukti semasa. Tadi yang nak datangkan berkaitan dengan keistimewaan syariat Islam dengan dalil Quran. Kadang-kadang ni dia ada penyakit manusia, bila kita baca ayat Al-Quran dia tak rasa istimewa. Sebab apa? Zaman hari ni orang terlalu mengagungkan barat, betul tak? Sebab itu dulu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Nabi bersabda, kita akan rasa oh hebatnya. Tapi lah ni tak boleh. Dia kena George W. Bush sebut macam ni. Oh hebatnya. Gitu. Neil Armstrong contoh. Dia kena sebut tu nama-nama. Kalau dalam ni macam-macam lah, nama-nama barat tu baru dia akan rasa dia agung. Betul tak? Islam dah ni, umat Islam dah ni, bukan Islam, umat Islam dah ni. Kita terasa sungguh-sungguh. Dulu bila sebut je Al-Quran ni, Allah Ta'ala sebut, kita pun Allah sungguh. Nabi sebut, Allah sungguh. Tapi lah ni Allah SWT sebut begini, Rasulullah sebut macam ni. Okay? Dia macam tu ya. Bila kita sebut falsafah barat sebut sekian. Oh macam tu. Betul tak? Sampai ada orang yang sebut bahawasanya kita tak boleh menafikan kehebatan barat. Anak pening kepala. Sedangkan al-hikmatu dhalatul mu'min. Zaman hari ni orang nampak fisiologi datang daripada barat, betul tak? Dalam buku ni dia bagi tahu fisiologi siapa yang datangkan mula-mula. Dalam buku ni dia bagi tahu. Apa belajar buat fisiologi tu kulit dia bukan Apa kulit dalam istilah sains dia apa? Apa dia? Ikutlah apa-apa.